Dalam nangis dia kata, "Afa'alaika ugharu ya Rasulullah?" Apakah kepada engkau aku nak cemburu Rasulullah? Nil hadis Muslim. Maknanya masalah setiap kita ni semua dah ada syurga di sana esok, insya-Allah. Dah ada rumah dalam syurga. Siapa-siapa nak rumah dalam syurga, semayang di antara maghrib dan isyak, semayang sunnah awwabin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi inni la astaghfirullah azza wa jalla wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah pun meriwayatkan bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah azza wa jalla. Sesungguhnya aku memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kembali kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca ni telah pun memberitahu pada kita bahawa dia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersifat dengan maksum. Maksum iaitu terpelihara daripada kesalahan besar dan kecil. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ialah maksum, iaitu Allah Subhanahu wa taala pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada berdosa. Nabi yang Allah telah pun jaga daripada berdosa telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'sum maknanya ialah Allah pelihara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh kepada dosa besar dan dosa kecil.
pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali lebih. Maknanya kalau Nabi SAW pun yang tidak berdosa itu memohon ampun kepada Allah 70 kali lebih, memberi makna kita yang berdosa itu lebih patut beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma Nabi SAW mengucapkan istighfar ni bukan istighfar kosong. Bukan istighfar kosong. Dengan makna, bukanlah istighfar dengan makna tidak ada kesalahan yang Nabi anggap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada kesalahan. Maknanya istighfar itu bukan ialah istighfar kosong dengan makna bukanlah Nabi SAW menganggap dirinya itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memohon istighfar daripada tiada kesalahan. Saya ulang balik. Nabi mengucapkan istighfar bukan istighfar kosong dengan makna bukan Nabi mengucapkan istighfar dengan makna Nabi tidak ada kesalahan pada anggapan Nabi. Baik. Nabi SAW beristighfar daripada kesalahan yang Nabi anggap itu salah. Tapi pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh. Di sana ada satu kaedah yang disebut oleh ulama. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebaikan orang-orang abrar itu ialah sayyiat, yaitu keburukan bagi orang-orang muqarrabin. Pada orang abrar ni level kita. Orang-orang yang meletakkan diri dia ialah sebagai orang yang patuh kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam bahasa lain disebut dengan orang-orang yang baik. Hasanatul abrar ialah sayyiatul muqarrabin. Pada orang-orang muqarrabin, hasanat tadi dikira satu sayyiat. Sebagai contoh, kita beramal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebab kita nak balasan pahala. Kita beramal sebab kita nak pahala. Dia siapa-siapa yang beramal, dia nak pahala, dia abrar. Dia orang-orang yang baik. Di sana ada golongan yang atas, yang lebih atas daripada level tu, dipanggil muqarrabin. Pada orang muqarrabin, hasanat orang abrar itu ialah sayyiat. Pada anggapan orang abrar itu ialah hasanat, kebaikan. Tapi pada orang muqarrabin, hasanat itu ialah sayyiat. Kita beramal sebab kita nak pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan orang muqarrabin beramal, mereka bukan nak pahala, tapi mereka nak cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka beramal sebab mereka nak cinta Allah. Cinta Allah, kita tak boleh mencintai Allah sehinggalah Allah memberi cintanya kepada kita. Sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak bagi cinta dia kepada kita, kita tak boleh nak mencintai dia. Jadi kita mencintai Allah dengan cinta Allah. Allah bagi cinta tu, barulah kita boleh cinta pada dia. Kalau dia tak bagi cinta tu, kita tak boleh mencintai dia. Itulah yang dikejar oleh golongan muqarrabin, nak cinta Allah tu. Jadi mereka beribadah sebab nak cinta tu. Tuhan, tolonglah bagi cinta engkau pada kami, sebab kami nak mencintai engkau. Daripada nak cinta tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah golongan yang disebut dengan ahlul khidmah. Bila mai para ulama
sama ada dalam negara kita ataupun ulama daripada luar negara kita. Maka orang pun berkhidmat pada para ulama. Ada yang nak bagi kereta dia untuk dinaiki oleh ulama. Ada orang nak bagi rumahnya untuk didiami oleh ulama. Orang yang keluarkan wang ringgitnya untuk para ahli ulama. Tuan-tuan, ada satu orang ajibnya khidmat. Orang ni subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni buat tongkat. Dia buat tongkat. Satu masa datang satu ulama yang taraf dunia lah, Habib Umar bin Hafiz rahimahullah, hafizahullah. Bila Habib Umar ni mai, sallallahu alaihi wasallam, maka cara orang berkhidmat ataupun mengkhidmati ulama ni pelbagai. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang nak dikenali oleh Habib, oleh ulama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dia boleh mendekat, dia rasa seronok, dia rasa dimuliakan Allah, dia rasa macam-macam rasa. Satu orang ni daripada Kelantan, dia naik motor. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia bawa tongkat daripada Kelantan, dia buat sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi pada Habib Umar. Bila dia nak masuk, jumpa dengan Habib Umar, orang halang, orang tak bagi. Orang kawai sangat, orang tak bagi. Sedangkan kawan ni mai daripada Kelantan naik motor, buat tongkat nak bagi pada Habib. Pada dia, ni khidmat dia. Bila orang tak bagi, dia pegang tongkat tu. Bila Habib nak masuk kereta, dia tengok daripada jauh. Dah orang tak bagi-bagi. Tapi Tuhan tu, dia tahu hati. Tuhan maha mengetahui hati hamba dia. Habib Umar ni nak masuk kereta, dia terpandang budak ni. Dia pegang tongkat. Dia panggil. Bila dia panggil budak tu main, masalah. Budak tu pun tengok, panggil siapa? Tengok belakang. Dia. Panggil main. Dia pun pergi. Bila dia pergi, masalah sama Habib kata, hang tongkat ni nak bagi kat aku kan? Tongkat ni nak bagi kat aku kan? Waktu tu dia terkejut. Macam mana Habib boleh tahu tongkat tu dia buat untuk bagi pada Habib? Pada ketika tu, masalah sama, dia kata, ya, merambu air mata dia ni. Dia pergi ke Habib. Habib kata, hang orang baik. Hang orang baik. Tu dikatakan orang yang dipanggil Salah Sena Muhammad, satu kumpulan orang yang mereka memiliki firasat yang sangat tajam. Allahumma salli ala Muhammad. Kawan ni kata, ni kawan yang bagi ulasan cerita kat saya ni. Dia kata, saya ingat saya dah buat khidmat yang terbaik. Tapi Allah pandang dia lebih baik. Tu dia mengambil satu pelajaran. Habib Umar ni, satu masa, dia dulu dia main ke Malaysia ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia hanya turun menziarahi makam Habib Noh di Singapura. Waktu tu dia masih belum datang ziarahi Habib Alwi, Mufti Johor yang pertama. Bila dia tahu Habib Alwi, masalah Sina, dia nak pergi ziarah makam Habib Alwi. Allahumma salli ala Muhammad. Orang pun bawa. Sampai tempat tanah perkuburan tu, dia turun daripada kereta, dia pergi betul makam Habib Alwi. Sedangkan siapa pun tak beritahu dia. Dia tahu macam mana. Tu dia panggil, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutilah firasat orang beriman sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ajib. Satu masa satu ulama, iaitu Syekh Nazim rahimahullah. Di Kedah ni ada satu orang yang orang Kedah kata Syekh Abdullah ni wali. Meninggal dah. Syekh Abdullah ni kalau pergi ziarah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baju pun tak pakai, rambut panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kampung kata wali apa? Tapi yang kena wali lah. Satu masa cerita satu orang, anak murid dekat saya. Dia rumah dia tepi jalan kereta api. Rel kereta api. Orang pun panggil Syekh lah
batas kereta api. Sebab dia duduk dekat dengan rel kereta api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, dia berjalan atas rel kereta api tu. Jalan. Tiba-tiba bunyi kereta api belakang tu. Waktu tu kereta api masalah sayyidina Muhammad. Bukanlah hak ni, hak dulu. Kereta api dulu. Ni ETS kan. Kereta api tu, bertengok orang berjalan atas batas kereta api, dia pun bunyikan horn dah, pom 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 pom, jalan tenang ya. Salah sama. Dan orang kata mati dah, Syekh Abdullah mati dah. Kereta api tu brek sampai keluar api, baru kereta api. Salah sama. Dia berjalan tenang je. Salah sama. Bila kereta tu berjalan brek tu sampai keluar api-api, salah sama. Kereta api tu berhenti belakang dia, sedepa ya. Dia boleh tengok macam tu ya. Dia keluar daripada batas rel kereta api. Syekh Abdullah. Orang Kedah kenal sangat. Satu orang ulama level dunia lah. Raid Tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Nazim Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia main Kedah, dia nak pi ziarah Syekh Abdullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Sedangkan dia orang Cyprus tu, belah Turki tu, Sallallahu Alaihi Wasallam, tak pernah main Kedah. Main nak pergi ziarah Syekh Abdullah. Zaman tu tak ada Waze, tak ada Google Map. Dia yang bawa orang Kedah. Kau ni banyak rumah masuk kau ni. Ni lorong ni masuk, lorong ni masuk. Kawan tu pula, Syekh Abdullah tu, hari tu dia tak pernah pakai baju hari tu. Bukan sekadar pakai baju, pakai tengkolok. Pakai baju busana Melayu. Salah saya nama, ni adat. Ni kami orang Melayu, ni budaya kami. Main mana baju tu tak tahu. Jadi, bila Syekh Nazim, salah saya nama Muhammad, turun daripada kereta, tunjuk ke orang Kedah, masuk ke ni, sampailah Syekh Nazim ni menyeberang jalan kereta api, salah saya nama, kawan tu tunggulah. Kawan tu bukan dia ada telefon, zaman tu bukan ada telefon rumah, dia bukan ada WhatsApp, lagi tak ada zaman tu. Tahu macam mana tak tahu. Tapi tunggulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bersembang, hak tu cakap Turki, hak ni cakap Melayu. Faham pula tu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ni kita tak reti alamul awliya. Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Tu level dia tu, muqarrabin tu level wali-wali, level awliya. Mereka beribadat bukan sebab mereka nak pahala, lepas nak Allah. Bukan lepas target lepas pahala tu. Mereka beribadat sebab lepas nak cinta. Allah cinta kat mereka. Allahumma salli ala sayyidina. Macam para murid khidmat pada guru. Kalau khidmat pada guru, nak duit ustaz, nak duit guru, hak tu bukan cinta. Khidmat ni sebab nak cinta ustaz kat kita. Ni sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan pondok dulu, anak murid khidmat sebab nak kasih guru. Allahumma salli ala sayyidina. Tok guru tak biar adik pun. Kalau hampa nak cinta aku, hampa khidmat. Khidmat ni pula kena tok guru tahu. Waktu saya mengaji dulu, tok guru saya cerita. Kawan dia, tok guru rak. Waktu mengaji, mereka dulu pergi cari kayu api. Salah Sayyidina Muhammad, cari kayu api. Dulu, tutup guru, orang kampung dulu orang Melayu masak pakai kayu api. Salah Sayyidina Muhammad. Hari cuti, Jumaat, Sabtu, pakai pergi cari kayu api. Kat Tok Guru. Bila nak buat turun kayu api tu, Salah Sayyidina Muhammad, dia kalau tanggung kayu api, pergi ketuk rumah Tok Guru, teruk sangat. Tapi nak habaq kat Tok Guru juga. Kami khidmat kat Tok Guru ni. Salah sebenarnya. Dia cari tamana nak buat turun kayu api tu, dia cari tamana duk atap zinc. Dia lepas atas tu, perang. Tu keluar tengok, siapa dia tu? Oh, mat lah. Nak bagi Tok Guru tahu kak. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, level muqarrabin, kalau beribadat nak pahala, tu dikira sayyiat. Tapi pada kita, hasanat. Pada mereka, hampa tak ikhlas. Hampa nak upah.
hampa nak balasan. Tu mana level tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau ada benda tu nak balasan, jadi orang muqarrabin akan kata astaghfirullahalazim, 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 sebab mereka kata mereka tidak ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang saya maksudkan dengan Nabi beristighfar, bukan salah dosa macam kita, tapi kesalahan yang Nabi anggap tu salah, sedangkan tak salah. Contoh, Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Tiba-tiba orang bagi tahu Rasulullah ada tetamu. Nabi kita SAW meninggalkan sembahyang sunat pi ra'i tetamu. Sebab ra'i tetamu memang ajaran agama. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah muliakan tetamu dia. Dia kalau tak mengaji, kita kira sembahyang, tetamu nanti sah. Contoh, maghrib ni, di antara sembahyang yang kalau boleh jangan tinggalkan adalah sembahyang sunat awwabin. Kalau kita tak boleh buat 6, jangan tinggal buat 2. Mana-mana orang yang sembahyang sunat awwabin di antara maghrib dan isyak, Allah bina kepada dia sebuah rumah dalam syurga. Kalau sebulan sembahyang 30 malam, 30 rumah dalam syurga. Kalau betul dah sembahyang, bayangkan rumah dalam syurga tu banyak mana. Dalam syurga ni ada rumah kita. Dia telah tertulis dah villa siapa-siapa. Satu masa, satu malam, siang esok Nabi mimpi. Semalam tu Nabi mimpi, siang esok lepas subuh Nabi tanya. Nabi SAW sifat dia, lepas subuh, yang subuh Nabi akan tanya, semalam siapa mimpi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada orang kata, Rasulullah semalam saya mimpi, Rasulullah mimpi apa? Orang tu pun cerita sekian mimpi-mimpi dia. Akhir Nabi pun mentakwil, mimpi kamu begini maksud dia. Yang mewarisi ilmu mimpi ni Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mewariskan ilmu mimpi ni kepada satu orang namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ada satu kitab takwil mimpi, Tafsirul Ahlam li Ibnu Sirin. Dia mewarisi ilmu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau tak ada satu orang pun mimpi yang Nabi nak takwil, Nabi kata, aku nak cerita mimpi aku. Macam itulah selalunya. Hari itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, semalam aku mimpi, aku pi ke syurga. Jadi bila Nabi sebut pi ke syurga, semua para sahabat bagi tumpuan, ya Allah, Nabi pi syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, waktu aku pergi syurga semalam, aku tengok satu istana indah. Jadi aku nak tahu, siapa punya pemilik syurga, pemilik istana ni, mahligai ni. Sebab indah sangat. Akhirnya Nabi SAW menghampiri istana mahligai indah tu. Tengok-tengok, tertulis di pintu masuknya, li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Sayyidina Umar punya. Nabi dah sebut dalam hadis tu, Musallallahu Sayyidina Muhammad, Nabi nak masuk tengok, dalam tu ada apa. Nabi selangkah masuk, Nabi tak jadi. Nabi keluar. Nabi sebut, sebab aku tak ada masuk, mula-mula aku tak masuk, sebab aku ingat cemburu Umar. Kalau masuk, yang pertama, tak surprise dah kepada pemilik ni. Nabi akan cerita sekian. Sebab syurga ni, dia ialah satu surprise kepada kita. Kalau Nabi masuk, Nabi tentu Nabi melihat terlebih dulu pemandangan dalam syurga sebelum Umar melihat. Barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi melihat bidadari itu lebih dulu daripada Umar melihat. Nabi kata, aku teringat cemburu Umar. Mana aku takut Umar cemburu kat aku. Ketika tu Umar menangis. Pagi tu.
Dalam nangis dia kata, "Afa'alaika ugharu ya Rasulullah?" Apakah kepada engkau aku nak cemburu Rasulullah? Nil hadis Muslim. Maknanya masalah setiap kita ni semua dah ada syurga di sana esok, insya-Allah. Dah ada rumah dalam syurga dah. Siapa-siapa nak rumah dalam syurga, semayang di antara maghrib dan isyak, semayang sunat awwabin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila mana kita semayang, baik yang fardu, dia kena semayang sunat. Bila mana nak bayang sunat, tetamu datang. Satu orang ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia faham, kata, hebatnya balasan Tuhan pada orang semayang sunat wabin. Akhirnya subhanallah, dia semayang 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, 6 rakaat. Tetamu main rumah dia, tetamu kan tunggu dia semayang pula. Tu orang panggil tak faqih. Faqih ni makna dia tahu letak sunat, tetap semayang ni sunat. Salah Sayyidina Muhammad, walaupun pahalanya besar, walaupun dia sunat, pahalanya besar, tapi kena faham tu. Lain tetamu hukumnya wajib, semayang hukumnya sunat. Tapi tak kerti timbang. Utamakan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Akhir Nabi kita SAW mengajak kita, tinggal semayang sunat, walaupun besar kelebihan dia, mengutamakan yang wajib. Dalam perkara macam ni lah Nabi kata, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sedangkan salah tak tinggal semayang sunat? Mula kata tamu, tak salah. Tapi Nabi sebagai orang yang merasakan dia ialah seorang yang berjiwa hamba, tetap merasakan dan mengatakan salah. Salah tu salah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu juga dalam masalah pembahagian malam pada para isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi telah pun membahagi malam yang sempurna, memberikan adilan yang sempurna pada semua para isterinya. Cuma kasih itu tak boleh buat. Nabi lebih kasih lagi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata, "Hak ni aku minta ampun pada engkau Tuhan." Sedangkan perasaan ni, perasaan kasih pada Aisyah tu, sebenarnya perasaan tu Allah yang bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Astaghfirullahaladzim. Kita semayang. Pasal apa lepas semayang Nabi kita ajak Astaghfirullahaladzim 3 kali? Kadang orang salah faham. Astaghfirullahaladzim lepas semayang tu tadi, sebab tadi nak main semayang tadi, ikut jalan tadi ni, tengok perkara yang Tuhan tak bagi tengok. Astaghfirullahaladzim tu lah. Sebenarnya Astaghfirullahaladzim lepas semayang lah bak semayang. Bak semayang kita tu. Di atas semayang kita yang tak sempurna tu, tu kita kena minta ampun kepada dia. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka istighfar ialah merupakan suatu yang wajib kalau kita berdosa. Kalau kita boleh ingat satu persatu dosa-dosa kita tu, setiap satu persatu tu kena astaghfirullahaladzim. Hak ni astaghfirullahaladzim, hak tu astaghfirullahaladzim, hak tu astaghfirullahaladzim. Tapi kalau tak boleh ingat satu persatu, umumkan semua. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Level biasa kita ni, kita ni, level orang awam ni, paling kurang kita kena Astaghfirullahaladzim 300 kali sehari. Paling kurang Astaghfirullahaladzim 300 kali sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni kalau kita nak, Allah kasih kat kita. Dia tuan-tuan, kita ni nak semayang tu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sagi lepas semayang sama juga Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nak semayang Astaghfirullah, lepas semayang Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa istighfar sebelum semayang? Ni sebagai satu persediaan hati untuk bertemu Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab hati bersih dengan istighfar. Hati bersih dengan astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dengan raja pun kan, dengan raja ni, tak tahulah raja negara lain, tapi raja kita ni, kalau siapa-siapa nak menghadap raja, dia akan kata, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Kan? Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Tu dia banyaknya beribu-ribu ampun. Sembah patik mana? Sampai patik nak cakap ni, haraplah diampun. Mana? Hak nak cakap ni takut salah. Itulah astaghfirullahaladzim nak sembahyang tu. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Usalli fardul maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dengan raja pun kita kata sembah patik harap diampun. Nak cakap ni harap diampun. Ini dengan raja segala raja. Raja segala raja. Kita ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua kena astaghfirullah. Orang nak mengajar sebelum buka majlis, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Orang nak mengaji, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab hati ni, yang hati ni, dia nak terima hak Tuhan nak bagi ni, ialah hati yang bersih. Sebab ilmu nak terima ni, dia nur. Al-ilmu nur, wa nurullahi la yuhda lil'asi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu tu cahaya. Ilmu tak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli maksiat. Jadi kita tu, kita nak buang diri kita daripada kita tu tertulis sebagai ahli maksiat. Cara dia macam mana? Tak ada cara lain. Hanya kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu juga kita nak mayang hajat. Mayang hajat ni nak minta. Kalau Allah yarham Tok Guru Haji Saleh Sik dulu ni, Tok Guru besar di Kedah dulu, torik dia, siapa-siapa nak mayang hajat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia dengan Tuhan ni jangan, bila kita tak selesai dengan dia, tak dapat kita minta. Selagi mana tak hilang kemurkaan dia pada kita, selama tu tak berkenan doa. Zaman Nabi Allah Musa AS. Zaman Nabi Allah Musa berlaku satu kemarau. Panjang kemarau tu. Akhir Nabi Allah Musa AS, Musa AS Muhammad, ajak kaumnya keluar di tanah lapang, di padang, semayang hajat, minta hujan. Dipanggil sunat istisqa. Nabi Allah Musa angkat tangan, munajat pada Allah Subhanahu wa taala lama. Langit masih lagi cerah. Tak ada tanda-tanda kata nak hujan. Mendung hitam tak ada. Jadi dia pun heran, pasal apalah aku minta hari ni, tak ada perkenan. Tak ada tanda-tanda Tuhan nak bagi. Akhir Nabi Allah Musa tanya Allah, Tuhanku, apa salah aku? Apa salah aku? Ketika tu Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa AS, hang tak ada salah apa. Cuma dalam kaum hang ada satu orang bersalah dengan aku. Dia masih belum selesai dengan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, dia kena selesai dulu dengan aku. Tuhan ni satu orang tak selesai dengan dia, semua dia tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal minta tu secara kolektif. Minta cara ramai-ramai. Bila minta cara ramai-ramai, semua kena selesai. Seorang salah dengan aku, kata Allah. Nabi Allah Musa beralih pada kaum, dia tanya, siapa seorang tu? Ni, kita ni, Musa AS Muhammad, yang Tuhan tak kabul permintaan kita ni, sebab dalam kita ni satu orang masih belum selesai dengan Tuhan. Dia berdosa dengan Tuhan, tak selesai lagi. Tak minta ampun kat Tuhan lagi. Dia tu bangkit, Nabi Allah Musa suruh. Kawan ni tunduk. Dia kata, kalau aku bangkit, habislah aku. Malulah aku. Waktu dia tunduk tu, dia menangis. Ya Allah, tolong ampun dosa aku Tuhan. Aku penyebab rupanya. Nabi Allah Musa kata, Musa ala Sayyidina Muhammad, baik, kata mau bangun tak apa. Tolong minta ampun.
Nabi Allah Musa bagi masa. Akhir dia beralih pula, dia angkat tangan, ya Allah, pohon lain. Berdoa tak ada berapa lama, soalan Sayyidina Muhammad, tak ada beberapa minit kepada kita lah. Allah, mendung langit dah timbul dah. Belum pun sempat doa habis, hujan dah turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa kata, ajib. Dia tu seorang, jadi dia jadi sebab doa terhijab, dia juga jadi doa mustajab. Ajib nak kata Nabi Allah Musa alaihissalam, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Allah Musa ni tadi dia minta kawan tu tunjuk diri siapa dia, tapi tak tunjuk. Akhir Nabi Allah Musa tanya Tuhanku, aku nak tahu siapa dia tu. Hak hebat tu. Dia penyebab doa mustajab. Semua dapat haba dengan sebab rahmat turun daripada hujan. Aku nak tahu siapa tu Tuhanku. Ketika tu Allah kata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dia salah dengan aku, bukan salah dengan hang. Dia salah dengan aku, bukan salah dengan hang. Hang nak tahu apa? Apa kek dengan hang? Kata Allah, tetap dia terahsia. Siapa pun tak perlu tahu siapa dia. Tu Allah. Kita ni selama mana kita berdosa, kita tak bagi tahu dosa pada orang, insya-Allah Tuhan tak akan buka. Tuhan tak akan buka. Tu rahmat Allah. Kecuali kalau seorang tu dibuka salah orang. Dia tengok orang tu berdosa, masalah sena, dia buka rahsia orang tu. Orang tu jaga. Rahsia dia akan terbongkar. Sebab dia buka rahsia orang. Kalau siapa-siapa yang nak rahsianya terjaga, jangan buka dosa orang. Kecuali kalau dosa tu dah naik ke peringkat pengadilan. Itu baik. Kalau naik ke peringkat pengadilan, kena jadi saksi, ketika tu hukum dia berubah. Tapi kalau dia boleh tutuplah. Siapa-siapa tutup salah orang, salah Sayyidina Muhammad, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup salah dia. Allah akan tutup salah dia. Kalau orang tu boleh cerita dosa orang tu, salah orang tu, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tu dah buat dosa secara diam-diam. Kita tahu, kita buka pula. Kecuali dia sendiri yang buat dosa depan-depan orang. Tu bukan rahsia dah. Dia tu dah tunjuk, dia tu dah berdosa, dah mempamerkan, mengisytiharkan dosa dekat orang dah. Tu lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau seorang tu dia buka dosa orang yang patutnya dia simpan, dia tutup, Allah akan buka rahsia dosa dia yang dia lakukan dalam rumah dia, dalam bilik yang gelap sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Dia kalau Allah buka rahsia kita habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dosa ni kalau buka di dunia tak apa lagi. Kalau buka depan dia, depan khalayak manusia, malu kita. Akhirat esok, masalah Sayyidina Muhammad, sampai luruh isi-isi muka ni. Sebab malu sungguh. Orang pakat tahu dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW sebut, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah azza wa jalla wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah, dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Makna apa? Nabi nak suruh kita kata astagfirullah. Nabi nak suruh kita beristighfar pada dia. Sebab siapa-siapa nak jadi kekasih Allah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia kena kembali kepada Allah. Dia kena bertaubat kepada Allah. Cuma satu ya. Astaghfirullah ni, sallallahu Sayyidina Muhammad, jangan kata dulu astaghfirullah sebelum menyesal. Dia kena menyesal dulu baru astaghfirullah. Sebab rukun kepada astaghfirullah, rukun pada taubat ialah menyesal. Kalau kita tak menyesal, berarti kita tak taubat. Tak guna kata astaghfirullah. Bahkan berdosa pula bertambah.
Dosa hak kita buat, satu. Dosa kita kata astaghfirullah sebelum menyesal, satu. Orang yang kata astaghfirullah sebelum menyesal, dia ialah orang yang bermain-main dengan Allah. Dia panggil istihza, mempermain-mainkan Tuhan, memperolok-olokkan Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau nak kata astaghfirullah, himpun, garap main semua dosa-dosa kita. Timbulkan rasa menyesal. Bagi keluar, astaghfirullahaladzim. Bagi keluar menyesal. Barulah istighfar itu ada nilai pada sisi Allah. Kalau tidak, maka orang tu disebut dengan orang yang mempermain-mainkan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Bila menyesal, barulah orang tu disebut dengan at-taib. Kalau kita tak menyesal, kita masih belum dikatakan taib. Taib maknanya orang yang bertaubat. Kalau kita dah duduk dalam kelompok at-taib, ketika itu Nabi kata at-taibu habibur rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, sebab itu, bila mana kita kata kita hamba, dalam apa situasi pun, dalam apa kedudukan kita di tahap-tahap kehambaan, semua ada taubat. Semua ada taubat. Kita nak berjalan kepada Allah, perjalanannya dimulakan dengan taubat. Kita nak pergi berjihad fisabilillah, sallallahu alaihi Muhammad, perjalanannya dimulakan dengan astaghfirullah. Hatta kita menang dah pun dalam perjuangan pun astaghfirullah. Dalam Quran Tuhan sebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, bila mana kita berjihad, bila mana kita berjuang, pasal apa kena berakhir dengan astaghfirullah? Takut ada yang terpalit dalam tujuan kerana Allah tu, ada tujuan bukan kerana Allah. Barulah settle balik. Mana semua ibadat yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia akan jadi molek dengan sebab astaghfirullah. Baru ni ada satu orang, budak muda main nak kahwin. Dia kata, Ustaz, tolong doa kat saya nak kenduri dah ni. Dalam berapa hari bulan ni. Saya pesan, saya kata, banyakkan taubat. Banyakkan taubat. Sebab nak mendiri rumah tangga ni, kita ni, bila sebelum berkahwin, dosa kita banyak, hak muda-muda. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kadang-kadang, anak ni jadi lebih-lebih kurang. Pasal apa? Sebab dosa kita muda hari tu. Ada satu orang ulama, dia ni satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu hari, duduk tepi sungai, tengok-tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengalir dalam sungai itu sebiji buah apple. Dia pun capai, tanpa fikir panjang, dia pun makan buah apple tu. Lepas tu baru teringat, siapa tuan buah apple ni? Allah, silap lah. Telan lah, makan lah. Dia pegang buah apple tu, jalan sepanjang sungai, Masalah Sayyidina Muhammad nak cari siapa tuan buah apple. Tepi sungai adalah satu pohon buah apple. Dia kata, ni rasa pokok ni dah. Tengok-tengok ada satu rumah tepi sungai tu. Dia pun bagi salam. Tuan pun keluar, dia kata, Tuan pokok apple ni kah? Dia kata, saya. Sebab sepanjang sungai tak ada. Sepanjang sungai ni mana ada pokok apple. Khususnya pokok apple aku. Saya minta maaf tuan. Saya termakan dah buah apple ni. Cuma saya nak minta izin kat tuan, halalkan hak saya makan. Oh, makan dah. Makan dah lah. Makan dah. Aku boleh maaf, tapi ada syarat. Hang kena menikah anak aku. Nak minta maaf ya, kena menikah pula. Tapi anak aku nak bakar hang masalah buta tau. Buta. Bukan cakap buta, pekak. Pekak. Bukan cakap pekak, bisu. 3 lengkap. Buta, pekak, bisu. Nak nikah macam mana ni? Nak kata I love you pun tak boleh balas.
Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, oleh kerana nak juga halal ni, baiklah saya terima lah. Nilai kata aku maaf. Akhirnya menikah. Nikah masalah Sayyidina Muhammad. Malam pertama di rumah pak mentua ni, nak masuk bilik, dapat lampu hijau dah, masuk dalam bilik, masalah Sayyidina Muhammad bagi salam. Bagi salam. Jawab salam. Hai, kata bisu. Kata pekak. Dia pun, silap orang bah. Keluar balik. Jumpa pak mentua. Saya bagi salam. Dia jawab salam. Berarti tak pekak. Berarti tak bisu. Anak aku dah tu. Salah Sayyidina Muhammad. Yang pekak aku kata, sebab tak pernah dengar maksiat. Yang bisu aku kata, sebab tak pernah cakap benda maksiat. Yang buta aku kata, sebab tak pernah melihat maksiat. Itulah hadiah kat hang. Akhirnya subhanallah, jadilah suami isteri. Dia pun soleh, isteri pun solehah. Dia pun baik, isteri pun baik. Dapatlah anak. Anak ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, alim. Jadi alim, orang alim. Orang alim sah. Tapi satu cederaan orang alim ni, dia tak boleh sebut huruf dad. Kalau baca waladdallin, tak boleh. Waladda, walazza, tak boleh waladda. Pasal apa? Sebab Tuhan hukum dia, sebab dia makan tanpa kebenaran. Tu dah diampun. Kita ni, kalau anak-anak kita cedera ni, kita suruh balik hak dulu kita buat apa? Dengan Tuhan dulu. Lepas tu kita ni, dengan anak dengan Tuhan ni, kena sebanyak-banyaknya. Kita bimbang masalah Sayyidina Muhammad, takut salah kita hari tu, dia bukan sakat anak kesan dia, pada anak cucu. Cucu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah orang dulu-dulu, kalau tersepak sesuatu, mereka tak mengadui. Tapi mereka mengadui dosa. Nak masuk masjid, nak masuk rumah, tersepak bendui. Tersepak tangga. Aduh. Ya. Orang dulu-dulu mereka tak mengadui. Bila kena sepak tangga. Dosa apa dengan Tuhan hari ni? Dosa apa dengan Tuhan hari ni? Allahu Akbar. Sebab tu kata ulama, nak kena dosa dengan Allah, tengok isteri, tengok kenderaan, tengok anak-anak. Kadang-kadang dulu-dulu ni orang naik unta, naik kuda. Kuda tak mau ikut Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik kaldai, jenuh pukul, tak mau berjalan. Waktu tu satu yang lepas faham. Ada salah dengan Tuhan. Nak kena settle ni. Lepas astaghfirullahalazim, 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 jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suami isteri kita hidup ni, rukun damai hari-hari. Tapi hari tu kena sekali, dia kata apa? Sampai dalam tu, tajamnya. Sebenarnya, apa tu? Ada salah kita dengan Allah. Settle dengan Tuhan. Allahu Akbar. Jadi begitulah Allah mengajar hamba dia untuk dia nak ampun dosa kita. Kadang-kadang kita tak terampun dengan astaghfirullah. Allah ampun kita dengan sebab kita ditimpa musibah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila seorang tu demam, tak lega-lega, 2 minggu dah ni, ambil ubat lega-lega. Orang yang faham dia kata, ni kifarat dosa ni. Kifarat dosa ni. Dia sabit dengan dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dosa ni, kalau dia tak terampun dengan astaghfirullah, Tuhan akan timpakan musibah, menyebabkan kita susah hati. Ala Sayyidina Muhammad. Susah hati itulah yang mengampun dosa kita. Kalau macam tu, positiflah dengan sikit-sikit yang Tuhan bagi kat kita. Hari ni Tuhan nak ampun dosa orang Kedah. Saya yang boleh main ni sebab saya tak duduk dalam Lokstak. Kata tak sampai. Mana boleh keluar dalam kawasan tu. Temko. Soalan Sayyidina Muhammad. Duk keluar daripada Lokstak. Tapi mereka hak cerdik, mereka keluar awal lagi. Ada suka tak? Mereka ada pengalaman dah. Tengok hak lain kan.
Lepas keluar awal lagi, pergi duduk tak mana rumah mak lepa apa semua sebab nak gerak. Tu pun masalah juga tu. Sebenarnya bila duduk dalam suasana macam tu, dia kena patuh. Sebab itu Nabi kata siapa-siapa kena ta'un, dia sabar kena ta'un, mati dengan sebab ta'un, matinya syahid. Jangan duk bawa penyakit ke orang. Ni sebab tak mengaji masalah juga. Bila orang kata duduk lah, reda lah dapat pahala. Sepanjang kita duduk dalam kawasan kita tak boleh keluar tu, selama tu dapat pahala. Ni Tuhan nak bagi apa kat kita orang Islam ni? Sebab Tuhan nak bagi pahala. Ada orang yang kata nanti kami pergi masjid balik bila rapat balik mayang. Bila nak rapat? 2 tahun lagi apa? Pakai tak main masjid lah. Waktu macam ni, kita main masjid pahala besar. Lebih daripada kita sebelum PKP hari tu. Sebab nak main pun, kena tulis nama, tulis telefon, kena tembak day. Dia sebenarnya bukan perlu tembak day. Ni di kepala kita ni no. Masalah saya. Ni kepala ni semua benda sini ni. Sel-sel ni, tembak ni, boleh mati oh. Hari tu tak mati ke? Mana hari lagi mati? Sebulan lagi mati? Pasal sel sini. Sebab tu, ada yang reti-reti. Terus pakai tembak di sini. Sama aja. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang pergi serah kepala. Dia terlalu tembak tu macam tembak betul. Cuma tengok suhu. Susahlah nak mayang sehari dua ni. Masalah. Kena pakai emas pula. Pelik no. Salah Sayyidina Muhammad. Kena pakai emas pula. Tapi orang masjid lah orang yang paling patuh. Sakat ni saya tengok. Pergi kedai makan tak patuh lah. Tadi patuh bukan main. Pergi dah makan pakat buka mana emas tu. Barangkali dia kena buat hak baru dulu. Hak tengah-tengah dulu. Bagi muka mulut. Boleh makan kot tu. Salah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Tuhan bagi susah sebab Tuhan nak bagi pahala. Sebab itu Nabi kata, Inna izamil jaza ma'a izamil bala. Balasan besar mengikut ujian besar. Jadi subhanallah, ni cara Tuhan nak ampun dosa kita barangkali. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى أستغفرك وأتوب إليك سيدنا الله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم